Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, sambungan surah Az-Zukhruf. Semalam sampai ayat 45 44 dah. Pagi ni tan 45 45 surah Az-Zukhruf. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Was'al man arsalna min qablika min rusulina aja'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun. Walaqad arsalna Musa biayatina ila fir'auna wa mala'ihi faqala inni rasulu rabbil alamin. فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. Ayat 45. Dalam ayat yang sebelum ini tentang Al-Quran, bahawasanya hak-hak Al-Quran ialah di dalamnya ada peringatan-peringatan dan mesti menunaikan hak-hak, kalau tidak akan dipertanggungjawabkan bila pergi menemui Allah Subhanahu wa taala nanti. Dan perkara utama dalam Al-Quran yang Allah tegaskan ialah penyeruan hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala, iaitu tauhid fid doa ataupun tauhid fil isti'anah. Jadi ayat yang ke-45 merupakan ayat teguran Allah Subhanahu wa taala kepada golongan-golongan musyrikin Mekah yang tak nak mengambil pengajaran, lantaran tidak nak mengambil pengajaran dari Al-Quran, mereka menyeru kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini ialah Allah nak bagi info kepada Nabi kita supaya tanya orang Arab jahiliah tersebut. Bukan suruh tanya, tapi nak bagi info saja. Kalau tak bagi tahu mereka, tanya golongan rasul-rasul dahulu pun, ada tak dalam kitab-kitab mereka diminta untuk seru kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Tengok was'al, jika bertanyalah kepada umat, man arsalna min qablika, rasul-rasul sebelum kamu, min rusulina, yang telah diutuskan sebelum kamu. Tanya dia, ada tak dalam kitab-kitab mereka aj'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun, pernahkah kami menurunkan ayat-ayat ataupun cerita dalam ayat-ayat kami membolehkan sebarang Tuhan untuk disembah selain daripada Allah? Itu maksudnya dia bagi info tak boleh sebenarnya. Memang tidak ada sebarang kitab untuk menyeru kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana tema surah ini, tidak ada sebarang arahan ataupun dibenarkan untuk memohon syafaat kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila habis itu ayat yang 46 merupakan ayat dalil nakli, dalil nukilan. Allah ceritakan pula selepas Allah cerita bab Nabi Allah Musa mana kan? Nabi Allah Ibrahim. Allah cerita pula bab Allah nukilkan cerita Nabi Allah Musa. Nabi Allah Musa kerana untuk menegur golongan-golongan, mengajak golongan-golongan Yahudi, dan supaya orang Arab juga tahu kisah orang Yahudi pun sama juga dengan berhubungan dengan Nabi Musa. Mereka menentang juga sebagaimana orang musyrik Mekah yang menentang Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk pengetahuan kita semua, dalam Al-Quran kisah Nabi yang paling banyak ialah kisah Nabi Musa, pasal hampir ada persamaan di antara Nabi Musa dengan Nabi Muhammad dari segi umat, dari segi kedegilan umat,
Maka sebab itu dalam Al-Quran paling banyak cerita Nabi Allah Musa. 46 itu ayat walaqad arsalna Musa biayatina ila fir'auna wa mala'ihi faqala inni rasulu rabbil alamin. Dan demi sungguhnya kami telah mengutuskan Nabi Musa dengan membawa mujizat-mujizat kami kepada Fir'aun dan kaum-kaumnya. Sebagaimana orang Arab juga lalu penyokong peminat dan mengatakan, sungguhnya aku inilah rasul dari Tuhan kamu sekalian, dari sekalian alam. Maka di sini ayat sini dipanggil ayat dalil nakli untuk akal kita berfikir. Bila pergi tabligh umat, maka yang pertama perlu buat ialah memperkenalkan diri dia. Nabi Musa pergi jumpa Fir'aun, dia kata, akulah rasul, walaupun aku ini anak kamu, dia kata, sekarang ini aku dah menjadi nabi untuk Tuhan, untuk seluruh alam. Dia pergi jumpa, dia ta'aruf, sesi ta'aruf diri dia. Saya rekah pasal dah ulangan ni. Falamma ja'ahum biayatina idzahum minha yadhhakun. Dan maka datang pada mereka dengan bawa tanda-tanda kuasa kami, maka dengan serta-merta mencemuh dan menggelapkan yadhhakun, tertawa. Dia mentertawakan apa yang mengejek-ngejek apa yang dibawa oleh Nabi Allah Musa. Maka pengajaran dia orang Arab jahiliah pun sama. Bila Nabi Muhammad pergi cerita dengan ayat-ayat Al-Quran, mereka gelak, mereka mengejek, mereka menghina. Sama bentuk dia. Setiap rasul dengan umat-umat masing-masing, degilnya rasul-rasul tersebut, maka perkara yang sama akan diulang-ulang. Mereka mencemuh, mereka mengejek, mereka mentertawakan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Pasal dia kata tukang yang bawa itu orang yang lemah. Dia lebih kuat daripada tukang yang bawa itu. Dia rasa dia lebih pandai, dia lebih bijak daripada rasul yang bawa ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu jadi bila mereka mengejek, mereka tak nak belajar, mereka tolak ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, zaman dahulu lagi, umat zaman dahulu, Allah akan terus hukum untuk memperbetulkan akidah dan amalan mereka, nak mengajar mereka. Allah turunkan hukuman. Maka di sini wama nurihim min ayatin illa hiya akbaru min ukhtiha wa akhadnahum bil azabi la'allahum yarji'un. Dan tidak kami memperlihatkan kepada mereka min ayatin, suatu ayat, kecuali dia lebih besar dari azab-azabnya. Kami telah menurunkan azab demi azab kepada orang Yahudi ini. Wa akhadnahum, dan kami menghampakan mereka dengan azab demi azab, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada mengikuti kitab Taurat yang Nabi Musa baca kepada mereka. Dalam ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ada 9 Allah turun azab dengan darahnya, dengan kataknya, dengan kemaraunya. Ada 9 jenis Allah turun. Untuk apa Allah turun ni? Di atas dosa-dosa yang mereka lakukan. Untuk apa? Untuk mereka kembali mengakui benarnya Nabi Allah Musa, benarnya kitab Taurat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi mereka tetap degil. Bila dikena satu azab, Allah turun satu azab daripada 9 tadi, maka mereka insaf sekejap. Mereka pergi jumpa dengan Nabi Allah Musa untuk tolong supaya Allah turunkan bala tersebut. Dia pergi jumpa Nabi Musa. Tapi ini kisah lama ni, kisah berpuluh-puluh tahun, bukan kisah sekat, tapi berpuluh-puluh tahun berlaku macam ni. Maka hari-hari Nabi Musa pergi tabligh ayat dia. Sayangnya dia kepada umat dia supaya mereka berubah, tapi mereka tidak berubah juga. Maka setiap kali turun bala, mereka akan datang jumpa Nabi Allah Musa. Wa qalu, mereka berkata, ya ayyuhas sahiru, wahai ahli sihir. Mana bercerita ni? Di kalangan Bani Israel, ahli sihir ini duduk di tempat yang tinggi. Siapa nak berjaya, siapa nak menjadi raja, nak menjadi pembesar, nak menjadi orang kaya, mesti dia belajar ilmu sihir. Pasal dia yakin sihir di pihak yang benar. Maka untuk mengagungkan, dia kata Nabi Allah Musa ini, wa qalu ya ayyuhas sahiru, wahai orang yang ternama, wahai orang bijak pandai. Sihir ni ialah orang yang bijak pandai. Wahai ahli sihir, wahai bijak pandai. Apa dia? Ud'u lana rabbaka,
pohonlah kepada Tuhan kamu bima ahida indaka, untuk keselamatan kami dengan apa? Dengan berkat kemuliaan kamu sebagai orang bijak pandai ini. Tengok dia merayu, pandai merayu. Bila turun bala, dia suruh Nabi Musa pergi jumpa, berdoa dengan Tuhan, turun kurangkan bala tersebut. Dia puji-pujilah Nabi Musa. Maka bila bagi tahu Allah, bila Allah hilangkan bala tersebut, innana la muhtadun, aku nak ikut kamu lah wahai Musa, aku masuk agama kamu. Ini apa dia pengajaran sini? Pengajaran sini degilnya, sombongnya manusia dengan Tuhan. Tuhan bagi dulu baru nak ikut. Orang kita banyak ni, kalau aku bagi rezeki aku nak infak. Betul sama meniru, bakhilnya dengan Allah. Tunggu Allah bagi benda dulu baru nak baik. Kalau Allah bagi sihat, aku nak solat dah. Kalau Allah bagi rezeki tahun ni, aku nak bina masjid. Allah naik pangkat, aku nak buat sekian-sekian. Tunggu benda dulu baru nak berkira dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah tetik-tetik bangsa Yahudi. Allah bagi, degil balik. Pasal kita amat berkira dengan Allah. Hak Allah nak semua. Hak kita dengan Allah, kita tak bagi. Itulah sikap degilnya manusia. Kalau kita ada sifat-sifat berkira dengan Allah semacam ini, maka kita telah meniru bangsa Yahudi ini. Falamma kashafna, maka bila kami hapuskan anhumul azaba, bila kami hapuskan azab kata mereka, izahum yang kuthur, mereka mencabuli janjinya. Macam kita dah sakit kanser, masuk hospital, kena denggi masuk hospital, ketika ta'alah, takutnya kalau Allah sembuhkan aku balik ni, aku nak pergi surau dah, balik ni aku nak mengaji dah. Balik seminggu dia buat lah, minggu kedua dia cabuli janji balik. Itulah fi'il manusia yang sebagaimana orang Yahudi ini. Degilnya bangsa Yahudi. Kita pun kalau bersifat yang sama, maka kita lebih kurang sama dengan mengambil sifat-sifat orang Yahudi tersebut. Jadi bila berulang kali turun azab, dia pergi untuk Nabi Musa, Nabi Musa berdoa, Allah kabulkan. 9 jenis azab, semua Allah selesaikan, bantu mereka menyelesaikan bala tersebut. Tapi makin degil mereka, pasal mereka Allah sayang dengan mereka. Maka kedegilan mereka itu, maka Fir'aun ketua dia menyerulah. Dia degil sangat ni. Wa nada Fir'aunu fi qaumihi, dan Fir'aun menyeru kaumnya, pada kaumnya. Qala, dia kata apa? Ya qaumi, wahai kaumku, alaisa li mulku, sungguhnya milik akulah kerajaan Misra, Mesir ini. Wa hazihil anharu tajri min tahti, di istana aku ni aku saja mampu buat sungai-sungai yang mengalir di bawahnya. Afala tubsirun, maka tidak kamu lihat kehebatan aku? Dia nak pujuk balik, walaupun tengok itulah cerdiknya Fir'aun. Walaupun kaum Nabi Musa pergi jumpa Musa untuk Allah berdoa, Allah selesaikan segala masalah mereka, mereka tetap degil juga. Maka Fir'aun risau, takut kaumnya, yakni rakyat yang ikut Nabi Musa, maka cepat-cepat dia bagi tahu kaum dia, aku lagi hebat wahai rakyat semua, aku ada kerajaan besar, kerajaan Mesir. Tengok istana aku, mana ada istana yang di bawahnya ada sungai-sungai yang mengalir. Kata-kata ahli sejarah, dia tengok istana Mesir amat hebat, penuh dengan istana, sungai-sungai yang mengalir di bawah istana dia. Tak, kita tengok kisah Nabi Allah Musa kan, yang dihanyut air. Air tu, sungai tu mengalir ke istana dia. Tu hebat. Teknologi zaman dahulu. Ayat berapa tadi? Lagi 50 Yang tadi 51. Wa nada Fir'aun 51 dah. Maka dia kata, siapa dia? Am ana khairum min hadha, bukankah aku lebih baik? Bukankah aku lebih baik daripada ini? Sekejap.
am ana khairun min hadzal allazi huwa mu'in. Bukan aku. Satu jelas ayat ni, kita rizah dengan ayat 52